Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini pendidikan jasmani tingkatan 4, tajuknya adalah bola baling. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok standard kandungan kemahiran bola baling, iaitu melakukan kemahiran bola baling menggunakan pelbagai strategi dalam situasi permainan, mengaplikasi pengetahuan konsep pergerakan dan strategi dalam permainan bola baling, betul mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan, menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti, berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti, membentuk kumpulan dan kerjasama dalam kumpulan, memahami dan mengaplikasi etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Ini kalau kita berada di Padang lah, tapi dalam tempoh ini kita sedang menjalankan pembelajaran di rumah atau PDPR. So kita akan belajar sedikit demi sedikit pengetahuan berkaitan dengan bola baling, dan juga kita akan tengok sedikit video untuk pemahaman yang lebih lanjut berkaitan dengan bola baling. Okey. Okey, sukan bola baling ini adalah sukan kategori serangan yang memerlukan kepantasan. Okey, yang memerlukan kepantasan pemain-pemain, kepantasan, ketangkasan, flexibility, tindak balas segera ketika melakukan serangan dan juga bertahan. Okey, ini melibatkan beberapa kemahiran asas seperti menghantar, menerima, menglecek, menghadang, menjaring. Ini adalah antara kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh seorang pelajar tersebut lah. Dan untuk tingkatan 4 kita akan belajar mengenai strategi serangan dan juga bagaimana kita nak bertahan. Okey, kalau kita tengok untuk tingkatan 4 ni, kemahiran yang akan diajar adalah menghantar dan menerima. Okey, menghantar bola dan menerima bola, menglecek, menghadang dan juga menjaring. Itu kemahiran yang perlu kita kuasai lah. Okey, seterusnya kita akan tengok strategi menyerang. Okey, dalam permainan bola jaring, dalam permainan bola baling, antara strategi yang paling penting sekali adalah ketika kita menyerang, kita tak boleh menyerang terlampau syok sendiri serangan. Kita mesti ikut formasi yang ada, taktikal yang telah diatur. Sebenarnya untuk objektif untuk kita melakukan serangan ini adalah objektif serangan adalah untuk menjaringkan seberapa banyak gol ataupun jaringan yang ingin dilakukan lah. Sebab tu setiap kali serangan tu perlu dirancang dan bekerjasama di antara semua pemain lah, tak kira sama ada ketika tengah menyerang ataupun tengah bertahan. Okey, serangan kita akan tengok terlebih dahulu adalah serangan secara individu. Tengok bagaimana. Yang pertama sekali adalah serangan posisi. Ini pemain perlu bijak menempatkan diri di tempat yang kosong, yang tidak dikawal oleh lawan, supaya boleh atur strategi. Kebiasaannya kalau serangan posisi ini, seorang pemain tu dia akan menunggu di penjuru kiri atau kanan gol supaya benteng pertahanan tu terpecah. Okey, kalau pertahanan tu dah jadi renggang, benteng dia renggang, so lebih mudah untuk kita ataupun seseorang pemain tu untuk menyusup masuk lah. Okey, yang kedua, serangan melalui gerakan. Kita melakukan gerakan-gerakan yang pantas ataupun serangan daripada tengah bagi mengelirukan pertahanan dan mampu memecahkan benteng untuk melakukan percubaan ke arah pihak gol. Ini macam biasalah kita lakukan serangan. Tengok taktikal yang ada 3 dengan 3 ke, ataupun ada pemain yang akan menunggu di garisan 6 meter. Itu serangan melalui gerakan. Serangan ke dalam zon serangan. Okey, zon serangan ni kita seperti yang kita tahu,
jaringan untuk bola baling ni perlu dilakukan di luar garisan 6 meter. Okey, jadi zon serangan itu adalah di luar kawasan 6 meter dan juga 9 meter. So itu kita boleh anggap sebagai zon dia melakukan serangan. So dekat situ kita akan lakukan serangan untuk mengkucar-kacirkan, mengkucar-kacirkan pertahanan lawan, sebelum percubaan dilakukan. Itu serangan ke dalam zon serangan. Serangan di kawasan 6 meter. Serangan di kawasan 6 meter ni bermaksud ada pemain yang menunggu di garisan 6 meter, pemain serangan yang menunggu di garisan 6 meter lah. Untuk mendapatkan bola, ataupun ada pemain yang melakukan gerakan 3 langkah melapasi pertahanan yang dapat menghadang bagi melakukan percubaan ataupun jaringan. Antara strategi tadi adalah strategi berkumpulan. Sekarang ni strategi individu. Tadi strategi secara individu, sekarang baru aktif strategi secara berkumpulan. Kalau berkumpulan ni maksudnya kita secara berpasangan lah, tapi sebenarnya permainan bola baling ini adalah secara berpasukan. Dah tentulah kita akan melakukan serangan itu secara berkumpulan. Antara serangan yang dilakukan secara berkumpulan adalah antaran sesama pasangan, ataupun kita ada 2 orang pemain yang melakukan hantaran pendek yang cepat untuk ke kawasan zon serangan. Yang kedua, hantaran selari. Hantaran selari ni maksudnya hantaran yang lurus, lurus sampai ke depan. Ataupun yang ketiga, strategi hantaran silang, bersilang-silang. Begitu juga dengan pemain yang berlari bersilang-silang untuk membuka ruang sebelum seorang pemain penyerang untuk menjaringkan gol. Terdapat beberapa juga formasi serangan. Antara formasi serangan yang kerap digunakan adalah formasi serangan 3-3 ataupun 2-4. Ini maksudnya 3 pemain di tengah, 3 pemain di dalam zon serangan. Kita akan tengok video tu sebentar lagi. Kita akan cuba ulas mengenai permainan zon, sama ada serangan apakah yang digunakan ataupun strategi apakah digunakan oleh pihak penyerang tersebut lah. Ada beberapa info. Yang pertama sekali adalah beberapa istilah ataupun peringkat permainan menyerang ini yang kita namakan serangan kilat ataupun fast break, sistem menyerang ataupun attack, ataupun teknik permainan set piece. Apabila kita dapat balingan percuma, apa yang kita perlu lakukan, itu kita panggil set piece lah. So info tambahan ni, seorang pemain hanya dibenarkan untuk memegang bola selama 3 saat sahaja. Seorang pemain dibenarkan untuk melakukan 3 langkah apabila memegang bola. Kalau kita melantunkan bola, dia tak ada had masa dan juga langkah, boleh dilantunkan lah. So kita akan cuba untuk kita lihat video yang berkaitan dengan bola baling yang ada dalam YouTube lah. Kita tengok dalam YouTube . Mads Mensa fat i Gullerod, skabt overtallet. De gode indspil. For de der indspil, Mølgaard, perfekt. Og så her, første gang spillet nu til Jøndal. Danmark fuldtal igen. Lauke kommer ind herude. Til gengæld også. Ini adalah contoh-contoh serangan
yang dilakukan oleh pihak penyerang. Herud til Magnus Landin. Kita akan tengok satu persatu. Kita akan cuba ulas. Okey, ini serangan daripada tengah. Okey, ke arah garisan 6 meter, solo daripada tengah. Niklas Landin. Først Landin den ene vej. Så har ham i vejret. Okey, ini kita tengok serangan menggunakan teknik 3-3. Tiga pemain berada di garisan 6 meter. Jadi 3 lagi berada di luar lah. Okey. Og her er den tager han. Stærk rød. En af dem. Og der kommer en scoring. Lihat bagaimana pemain cuba untuk masuk ke dalam untuk menjaringkan gol. Og så igen Nick. Okey, itu antara teknik-teknik permainan bola dalam bola baling lah.